Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya Ahmad Faiz Syauqi bin Muhammad Fauzi akan membentangkan tentang persoalan ketiga, iaitu apa tujuan kita berada di alam ini dari segi agama Kristian. Alright. Yang pertama sekali, peranan kita ialah untuk memuliakan Allah. Salah satu tujuan terpenting untuk manusia adalah memuliakan nama Allah. Sampai semua perkara yang manusia buat dan apa yang manusia cakap mesti ada tujuan untuk memuliakan nama Allah. Dan konsep ini adalah etos hidup yang mengharuskan setiap orang Kristian melakukan cara hidup yang baik dan menyenangkan. Jika manusia menggunakan cara hidup ini dalam hidup mereka, maka secara automatik manusia berada dalam proses hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Khususnya jika manusia ini telah tahu bahawa mereka telah ditebus dan diselamatkan oleh Jesus Kristian. Mengikut yang tercatat dalam Efesus 2:10, kerana kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristian Jesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ayat ini dijelaskan sama ada kehidupan kita ini sebenarnya berpusatkan Tuhan, dan sejak awal lagi telah ditentukan bahawa orang Kristian ni hidup di jalan yang benar. Okay. Poin yang seterusnya, anugerah pertolongan Tuhan. Kehidupan manusia yang menganut agama Kristian adalah berdasarkan rahmat dan pertolongan daripada Tuhan, yang membuatkan manusia dapat menjalani kehidupan mereka sehingga ke tahap ini. Seperti dalam kitab kitab Kisah, Paulus telah menjadi sasaran pembunuhannya orang Yahudi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalangnya. Itulah sebab kenapa kami percaya pada kuasa Tuhan untuk membantu kami melalui segala kesukaran dan ujian dalam dunia ini. Manusia juga mesti percaya bahawa Tuhan sentiasa bekerja dalam semua bidang kehidupan manusia. Jika manusia dapati orang yang mengambil berat tentang manusia dan menyokong kita dalam hidup kita, maka mereka itu sebenarnya adalah uluran tangan Tuhan ataupun sumber pertolongan daripada Allah. Okey, seterusnya, hidup memenuhi tujuan Tuhan, tujuan Allah. Tujuan kehidupan agama Kristian tak lain tak bukan ialah untuk memenuhi tujuan Allah semasa manusia berada di dunia ini. Tapi manusia sering leka dan tidak menyedari dan terpesong dari tujuan sebenar manusia diciptakan. Manusia sering juga tersasar dari tujuan keselamatan. Contohnya bagi Paulus, Tuhan masih memberi manusia peluang hidup untuk mengisi kehidupan mereka dengan tujuan yang terakhir. Okey. Kemudian bercerita tentang Tuhan. Kat mana pun kita berada, apa pun kita punya keadaan, sepatutnya memang dah menjadi tugas manusia untuk sentiasa bercakap tentang kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah. Dan namun kita sering tidak menyedari kerana kita terlalu leka dengan hal duniawi, sehingga kan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala sering manusia lupa. Seterusnya, persiapan diri untuk hidup kekal. Kerana hidup di dunia ini sebenarnya memang hanyalah sementara, dan hidup di akhirat adalah hidup selamanya. Maka kehidupan ke akhirat kita ialah kehidupan dunia kita ialah untuk menyediakan setiap dia untuk bersiap sedia dengan segala amalan yang kita buat untuk kita bawa ke akhirat kelak, untuk menentukan kita sama ada kita masuk ke syurga ataupun neraka.
poin yang seterusnya iaitu diberikan tugas untuk mengurus segala ciptaan Allah. Semua manusia, semua orang di dunia ini telah mempunyai kawalan kepada ke atas setiap ciptaan Allah. Tapi tak makna manusia tu boleh buat apa je yang mereka nak kepada segala ciptaan Allah. Kerana ia adalah satu tanggungjawab yang besar untuk mentadbir semua ciptaan Allah. Ini maksudnya kalau manusia tak ada tujuan untuk memerintah antara satu sama lain, dan kalau benda tu memang berlaku, maka manusia tidak patuh kepada undang-undang fitrah yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menciptakan kita, darjat kita berada di bawah Allah, tetapi kita punya darjat berada di atas alam. Jadi tiada yang di atas manusia selain Allah, dan tiada yang di bawah kita, atau di bawah, ataupun kita tiada yang di bawah ciptaan yang lain. Walaupun kita ni berbeza warna kulit, kekayaan, ketinggian, kebijaksanaan, apa saja, manusia tetap sama saja di mata Allah, di pandangan Allah. Okay. Next, menjadi serupa dengan gambaran Allah. Apabila langit dan bumi telah dicipta, Allah hanya berfirman, bercakap, dan semua itu berlaku serta-merta. Tapi pada hari akhir bila manusia ingin diciptakan, Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, bukan dengan lafaz, dan memberi kita nafas kehidupan, kerana kita ni sebenarnya amat bernilai dalam mata Allah. Kerana segala dosa manusia, segala kesilapan manusia, darah Jesus telah mengorbankan manusia daripada kutukan, dan tujuannya adalah untuk memulihkan identiti manusia kita dan mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Jadi matlamat utama kita adalah untuk bertindak dan berfikir supaya kita boleh hidup dan berkembang. Kemudian tujuan kita adalah untuk menyenangkan Allah. Sebagai manusia, kita diciptakan untuk tidak mendukacitakan Allah, tapi untuk menyenangkan. Kerana Jesus hidup di dunia dan mati di kayu salib dalam keadaan yang sangat taat, hanya untuk menyenangkan Bapa di syurga. Ini menunjukkan bahawa Allah mahu kita menyembahnya dengan lebih mendalam, dan agar kita tidak terpesong dan leka kepada dunia. Dan menyembah Tuhan Yesus Kristian. Sebagai orang Kristian, tujuan hidup manusia adalah menyembah Allah. Tujuannya adalah untuk mengenali dengan lebih baik dan mengasihi Tuhan dengan lebih mendalam dan sepenuhnya. Next, hidup dengan penuh Roh Kudus. Tujuan hidup orang soleh adalah untuk menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, agar manusia dapat melakukan segala apa sahaja yang kita minta, dan kita berfikir bahawa nama Allah akan lebih mulia setiap kali apa yang kita lakukan, supaya sisi rohani manusia dapat berkembang dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Seterusnya, persekutuan. Selagi umat manusia masih hidup, tujuan kita dalam kehidupan ini adalah untuk membina jalinan yang kukuh, dan kita antara satu sama lain mestilah berhubung tanpa mengira darjat, tanpa mengira warna kulit ataupun kaum. Okay. Melakukan pelayanan. Tujuan kita dalam kehidupan ini sebagai orang Kristian juga untuk menggunakan bakat. Kita masing-masing, setiap manusia ada bakat tersendiri, ada kelemahan tersendiri, ada kelebihan tersendiri. So kita sebagai manusia, kita perlulah menggunakan bakat yang kita ada atau kekuatan yang kita ada yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk membantu orang lain, untuk memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan kita punya kelebihan.
orang yang memerlukan kita punya bakat. Dan ini adalah cara efektif untuk menggunakan apa yang kita kuat, apa yang kita telah dianugerahkan bakat oleh kita kepada kita daripada Allah untuk membantu orang lain yang dalam kesusahan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.